Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Masyita binti Ibrahim, nombor matrik 051046. Untuk hari ini saya akan menjelaskan berkenaan dengan bab 3. Tajuknya ialah imamah. Seterusnya untuk aspek yang kedua, iaitu pihak yang dilantik sebagai pemimpin dalam kalangan manusia. Imam Ghazali mengatakan dalam kitab ini, tidak mungkin seseorang imam itu dia melantik dirinya sendiri itu mengikut kehendak dan hawa nafsunya. Hal ini kerana seseorang imam itu mestilah mempunyai ciri yang membezakan dirinya dengan orang lain. Jadi di antara ciri-ciri khusus bagi seorang imam, ia mestilah berkelayakan untuk mentadbir dan memimpin manusia. Selain itu juga dia mestilah mempunyai keupayaan diri, berilmu serta bersifat warak. Imam Ghazali juga merumuskan bahawa ciri-ciri seorang imam itu sama seperti ciri-ciri seorang hakim dengan tambahan nasab bangsa Quraisy, iaitu keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Namun ada juga disebut mungkin kebanyakan bangsa Quraisy ni mereka mempunyai ciri-ciri yang sama. Jadi untuk membezakan di antara mereka itu mestilah melalui pemasyuran imam. Dan pemasyuran imam ini dilakukan melalui salah satu daripada 3 perkara ini. Yang pertama, pelantikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, pelantikan daripada imam semasa kepada pihak tertentu sama ada anaknya sendiri ataupun orang Quraisy untuk menggantikannya. Dan yang ketiga, penyerahan kuasa daripada seseorang yang mempunyai pengaruh kuasa sehingga menyebabkan kepatuhan dan penyerahan kuasanya itu diikuti oleh orang lain dan menyebabkan mereka segera berbaiat. Maksudnya di sini penyerahan kuasa tu daripada seseorang yang ada kuasa, ada pengaruh kuasa sehingga menyebabkan bila dia berbuat demikian orang lain akan patuh kepada perintahnya dan akan segera berbaiat. Jika ada pihak mengatakan dakwaan matlamat imamah hanyalah sekadar untuk melantik imam yang boleh ditaati yang berperanan menyatukan pihak yang berbeza-beza pandangan, menghalang berlakunya peperangan dan pertumpahan darah dan memastikan kemaslahatan hidup dunia dan akhirat terjamin. Sekiranya sekalian syarat imamah ini dimiliki oleh seorang imam kecuali ilmu, namun pada masa yang sama dia turut merujuk pandangan para ulama dan melaksanakan pandangan tersebut, maka apakah pandangan kalian dalam hal ini? Adakah imam tersebut mesti dilucutkan daripada kuasanya dan diingkari, atau pula imam tersebut wajib ditaati? Jadi untuk menjawab persoalan ini, Imam Ghazali mengatakan pandangan yang pasti di sisi kami ialah imam tersebut mesti dilucutkan jika boleh digantikan dengan pihak lain tanpa berlaku fitnah. Sekiranya kita boleh menjatuhkan pemimpin itu tetapi akan berlaku pertumpahan darah ataupun peperangan, maka wajib ke atas kita menerima pemimpin itu, taat kepada pemimpin itu meskipun dia tidak memiliki syarat kepimpinan yang penuh dan sah pelantikannya menjadi pemimpin. Maksudnya ke sini walaupun kita boleh gantikan seorang pemimpin tadi yang cukup syaratnya kecuali ilmu, tapi akan menyebabkan berlakunya peperangan ataupun pertumpahan darah. Jadi wajib ke atas kita untuk terima pemimpin itu walaupun dia tidak memenuhi syarat kepimpinan. Okey, disebabkan tidak ada seorang calon pun yang benar-benar memenuhi syarat seorang imamah ni, sehubungan itu dakwaan manakah yang lebih elok untuk kita katakan? Dakwaan pertama berkenaan dengan peranan para hakim terbatal, kedaulatan negara tertentu batil, pernikahan tidak terlaksana, sekalian urusan pemerintahan di semua wilayah tidak terlaksana dan semua orang melakukan perkara haram. Ataupun dakwaan yang kedua, iaitu imamah terlaksana, urusan pemerintahan dan kedaulatan negara adalah sah disebabkan dengan kemudaratan. Hakikatnya pihak yang berkata demikian ini berada dalam dilema antara 3 situasi. Yang pertamanya, orang ramai terhalang daripada bernikah dan melaksanakan urusan yang melibatkan hakim. Hal ini adalah mustahil kerana ia merencatkan kehidupan, mendorong kepada perpecahan, merosakkan
masyarakat dan menggalakkan penyebaran hasutan untuk memperoleh kuasa. Situasi yang kedua, orang ramai dibenarkan bernikah dan melaksanakan urusan yang melibatkan hakim. Tetapi semua urusan ini adalah haram. Meskipun begitu, orang ramai tidak dianggap fasik dan maksiat disebabkan keadaan yang darurat. Situasi yang ketiga, kami mengatakan imamah terlaksana meskipun syaratnya tidak lengkap disebabkan keadaan yang darurat. Sebagai perumpamaan, apabila suatu kedudukan yang jauh yang dibandingkan dengan kedudukan lain yang lebih jauh, maka kedudukan pertama tadi dianggap sebagai dekat. Selain itu, satu daripada dua perkara dengan keburukannya lebih kecil dianggap lebih baik berbanding yang lagi satu. Oleh demikian, orang yang berakal seharusnya memilih situasi ini. Sekian saja daripada saya. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.